Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah terdapat bertemu lagi dalam kesempatan ini. InsyaAllah kita menyambung daripada kitab khilafiyah kita ini, masih membicarakan bab beberapa perkara tentang kenduri, tahlil dan sebagainya. Yang telah lalu kita dah lihat kan harusnya untuk memberikan orang makan selepas daripada majlis pengkebumian, maknanya mayat dah tak ada lagi dekat rumah. Okey. Baik tuan-tuan, habis bab itu masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu pahala doa, bacaan Al-Quran, tahlil dan sedekah kepada orang mati. Apakah doa, bacaan Al-Quran, tahlil dan sedekah itu pahalanya akan sampai kepada orang yang mati? Yang kita baca ni tuan-tuan, Quran, tahlil dan sebagainya, sampai tak kepada orang yang mati? Bagi mereka yang menyatakan tidak sampai pahala, mereka menggunakan dalil. Orang yang menyatakan bahawa pahala kepada tak sampai pahala orang yang hidup kepada si mati, apa dalilnya? Wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi seorang itu kecuali apa yang telah dia kerjakan. Surah An-Najm. Itu biasa yang biasa dia gunakanlah. Maknanya orang yang dah mati ni tak ada dah, kecuali apa yang dia pernah kerjakan waktu dia masih hidup. Baik, terima kasih. Wa idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariyah, aw ilm yuntafa'u bih, aw waladun salih yad'u lah. Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakan kepada dia. Jadi untuk menjawab ini, para ulama menyatakan bahawa golongan yang berpendapat tidak sampai pahala kepada si mati hanya memahami kedua-dua dalil tadi secara zahir, harfiyah, secara literal begitu, tanpa mengaitkannya dengan dalil yang lain. Ini bertentangan dengan beberapa dalil yang lain. Yang kita guna hujah apa tuan-tuan? Sampainya pahala orang yang hidup kepada si mati, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami dan ampunkanlah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Ayat ini menunjukkan apa? Hubungan orang mukmin dengan orang mukmin yang telah meninggal tidak putus dari dunia sampai akhirat. Kalau dia tak bermanfaat, kenapa Allah Ta'ala suruh dia berdoa? Apa ayat ini? Orang-orang yang beriman mendoakan kepada saudara-saudaranya yang telah dahulu pergi dalam keadaan iman juga. Betul? Itu maksud ayat ini. Tapi kalau doa itu tidak bermanfaat, kenapa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Surah Muhammad. Ayat satu lagi.
wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah engkau ampun wahai Muhammad untuk dosa kamu, untuk diri kamu dan orang-orang mukmin dan mukminat. Maknanya apa dia? Nabi suruh mendoakan, Allah Ta'ala perintahkan Nabi mendoa, memohon ampun untuk dirinya dan orang mukminin dan mukminat, semuanya, yang hidup dan yang telah mati, umum. Baik. Sa'ala rajulun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna ummi matat yanfa'uha in tasaddaqtu anha. Qal na'am. Ya, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu aku telah meninggal dunia. Apakah bermanfaat jika aku bersedekah untuknya? Kalau aku bersedekah atas nama ibu aku tu bermanfaat ke tidak? Mak dia dah mati. Maka kata Nabi, na'am, ya, boleh, bermanfaat. Jadi menjadi dalil akan sampainya pahala orang yang hidup kepada si mati. Okey, tuan-tuan, ya. Baik. Sedekah dan doa untuk kedua ibu bapa yang sudah meninggal dunia, apa dia? Sampai kepada tahap ijma'. Sedekah dan doa seorang anak kepada ibu bapanya yang telah meninggal dunia, ya, adalah apa dia? Sampai tahap ijma' ulama'. Ijma' ulama' bahawa seorang anak kalau dia berdoa, kalau dia bersedekah, mendoakan kepada kedua orang tuanya, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahap ijma' ulama'. Jadi siapa nak lawan ijma' ulama'? Yang menyatakan tidak sampai. Kalau anak tu doakan mak bapaknya walaupun mak bapaknya telah meninggal dunia, sampai. Kalau anak tu bersedekah, pahalanya sampai. Kalau anak buat kebajikan atas nama mak bapaknya, anaknya berharta, lalu diwakafkan tanah untuk kedua ibu bapanya, atau dibangunkan masjid atas nama kedua ibu bapanya, atau sedekah, sampai. Apa lagi doa? Kan kita disuruh doa mak bapak kita, walaupun mak bapak kita dah tak ada. Okey, tuan-tuan, ya. Okey, jadi perbahasan, ya, mengenai ayat yang ke-39 surah An-Najm. Ayat yang mula-mula tadi, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya bagi manusia itu tidak adalah kepada manusia itu melainkan apa yang telah dia usahakan. Apa maksud ayat ini? Boleh difahami secara umum yang menjadi hak seorang apa yang dia kerjakan, agar seseorang tidak menyandarkan kepada perbuatan orang. Walau bagaimanapun dia tidak bermaksud menghilangkan perbuatan seorang untuk orang lain. Memanglah seorang itu akan dapat apa yang dia usahakan. Tapi kalau ada orang lain bagi, dapat tak? Dapat. Dia tak sebut pun ayat ni. Ayat ni sebut orang tu ke dunia, dia beramal, memanglah pahala dia untuk dia. Dia hanya setakat itu. Tidak bermakna kalau orang lain mendoakan kepada dia tak bermanfaat. Tak ada pun ayat ni sebut. Baik. Alah, yang paling senang tuan-tuan, orang dah meninggal, buat apa kita doakan? Kalau doa tu tak sampai, betul? Kita sembahyang jenazah tu kan, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia tak bermanfaat, kenapa dia jadikan sebagai satu rukun dalam solat jenazah? Itu je. Kalau dia sia-sia tak sampai, tentulah Allah Ta'ala tak, sebab Allah Ta'ala ni tak berbuat sesuatu yang sia-sia. Nah, itu je yang paling mudah, tuan-tuan, kan? Dan ayat ini bermaksud perbuatan baik dirinya memberi manfaat kepadanya, juga perbuatan baik yang dilakukan orang lain yang bukan perbuatannya sendiri juga memberi manfaat dengan kelebihan, kemurahan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, solat jenazah, ia bukanlah amal perbuatan yang dilakukan mayat, tapi mayat mendapat manfaat dari solat itu. Betul?
Solat jenazah ni siapa yang dapat manfaat? Yang hidup ke yang mati? Yang mati lah, sebab nak doa kan. Sebab tu ada solat jenazah. Tuan-tuan yang saya sebut tadi kan, doa kepada si mati. Yang kat dunia ni tak ada kena-mengena, tapi Allah Ta'ala suruh. Itu tata cara dalam Islam, mayat itu didoakan. Baik. Tapi mayat dapat manfaat dari solat tadi, seperti juga doa Nabi untuk orang lain. Doa itu bukan perbuatan yang orang yang didoakan, tapi doa itu boleh didapat manfaatnya seperti doa Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma allimhu hikmah wa ta'wil al-kitab. Ya Allah, ajarkanlah dia hikmah dan kemampuan untuk mentakwilkan Al-Quran, Al-Kitab. Nabi doakan siapa? Ibnu Abbas. Jadi doa kepada orang lain bermanfaat, ataupun doa kepada orang yang telah mati. Kalau antara doa yang mustajab apa tuan-tuan ya? Doa seseorang kepada orang lain dan orang lain tak tahu. Mustajab. Kita bangun tengah malam, kita doakan sahabat-sahabat kita, kita doakan kawan-kawan kita. Lepas kita tahajud, kita doakan anak cucu kita. Tu antara doa yang mustajab. Jadi bila kita berdoa tu, jangan kita doa untuk diri kita tuan-tuan. Ini kita doa untuk diri kita. Orang lain tak dapat, kampungnya pun tak dapat. Doa sekali untuk orang tempat tinggal dia, supaya aman, negerinya aman. Betul tuan-tuan? Kalau negeri ni aman, tenteram, mewah, makmur, kan senang. Betul? Kita lupa doakan untuk orang lain tuan-tuan. Kita doa kita, ya Allah, jadikan aku kaya, jadikan aku ini, semua aku. Kan? Isteri dia pun tak sempat nak doakan, Allah lupa pula dah. Itu banyak kita tuan-tuan. Kita tidak mendoakan kepada orang lain. Baik. Tambahan lagi, ada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah mengajarkan doa untuk dibaca kepada mayat. An Auf bin Malik annahu qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala janazatin yaqul Allahumma ighfir lahu warham wa'fu anhu. Daripada Auf bin Malik katanya, Nabi SAW telah menunaikan salat jenazah. Aku mendengar Nabi SAW berdoa, ya Allah, ampunkan dia, rahmatilah dia, dan maafkanlah dia. Ini yang saya sebut tadi tu. Nabi mendoakan kepada si mati. Kalau tak bermanfaat, apa Nabi buat? Ini dalil. Semua ulama setuju bahawa doa orang yang hidup sampai kepada yang mati. Ada cerita tuan-tuan. Tak perlu sebenarnya nak berbahas panjang-panjang. Kalau dia rasa tak sampai, lantak engkau lah. Lantak engkau lah. Kau kata tak sampai. Tapi ijma' ulama' kata sampai. Allah. Ya. Betul tuan-tuan. Kita pun tak sampai tahap tu. Ijma' sekalian ulama' dalam sebut tadi sampai doa orang yang hidup kepada si mati dan bermanfaat doa tu. Dah. Kita ada hujah lain ke nak lawan ulama' yang ramai-ramai itu? Kalau kita terror, tak apalah. Kita pun baca kitab tak reti tuan-tuan. Diam-diam dah lah. Betul tuan-tuan. Kita ni kadang orang kita ni sembang kemas tuan-tuan. Tahu sembang kemas tuan-tuan? Macam tong kalau kosong, dia punya bunyi dia kan. Cuba kalau tong tu penuh tuan-tuan, dia tak bunyi tuan-tuan, debu. Tapi kalau tong kosong, tahu orang buat beduk tuan-tuan. Dia ambil tong kosong, tong tu mesti kosong. Lepas tu baru dia letak kulit lembu tu, dalam dia mesti kosong. Cuba isi air dalam tu tuan-tuan, tak bunyi kan? Faham?
Macam tong kosong bunyi kuat. Kan, tuan-tuan ya. Tak percaya tuan-tuan ya. Tabung kosong tuan-tuan masukkan duit shilling. Confirm bunyi. Cuba tuan-tuan masukkan duit ringgit, tentu tak berbunyi. Kan, itu aja. Kan, benda yang sikit kadang bising. Sebenarnya orang buat banyak, dia diam. Tuan-tuan. Baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan lagi bahawa orang yang telah meninggal dunia dapat menerima manfaat doa yang dikirimkan orang yang masih hidup. Ayat tadi itu, ayat dalam surah Al-Hashr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami dan ampunkanlah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang doa orang yang hidup sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam tafsir At-Tabari, tafsir At-Tabari yang ditulis oleh Imam At-Tabari, bahawa ayat ini diturunkan. Ayat ini turun kepada siapa? Al-Walid bin Mughirah. Masuk Islam diejek oleh orang musyrik. Orang musyrik berkata apa? Kalau engkau kembali kepada agama kami dan memberi wang kepada kami, kami akan menanggung sesaan kamu di hari akhirat. Ni gila punya Quraisy. Orang musyrik ni gila. Dia kata, Walid, kalau kau masuk agama kami, kau bayar duit kat kami, seksaan hari kiamat nanti kami tanggung. Tengkorak dia. Dia ingat ni kat dunia boleh tanggung-tanggung macam kat dunia. Kan? Ya Allah. Inilah pemikiran-pemikiran orang yang singkat. Dia ingat suka-suka hati hari kiamat itu apa dia? Dia yang tentukan itu begini peraturannya. Tak. Hari kiamat peraturannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perkiraan Allah ni kita tak tahu, tuan-tuan. Perkiraan Allah ni kadang-kadang tak dijangka oleh manusia. Ada pelacur dalam satu kes, ada kitab lain, pelacur memberi minum anjing dengan tangannya. Yang biasa kita dengar orang tu pakai kasut kan. Yang ni dia bagi minum anjing dengan tangannya, masuk syurga. Agaknya lah sebab tu lah, tu yang ramai budak-budak kita ni bagi minum anjing. Tuan tengok dalam YouTube, macam tak ada binatang lain kau nak bagi minum. Kau nak bagi minum, letak je lah kat dalam tin ke, bekas ke, udahlah. Kan? Pelik, tuan-tuan. Ni orang sudah menafikan hukum pekah. Dia ilmu tak ada. Pekah tu dia pakai kepala otak dia sendiri. Kata Sayyidina Ali, kalau hukum itu ikut akal, sapu khuf tu, sapulah dekat bawah tapak kasut. Tuan-tuan tahu hukum menyapu khuf. Khuf tu nak disapu. Khuf ni sarung kaki yang dibuat daripada kulit. Mesti menutup buku lali dan ke atas. Kalau kita dalam musim tertentu, dalam keadaan tertentu, kita tak perlu buka kasut. Kita sapu aja dekat atas dia. Yang kotor atas ke bawah? Bawah. Tapi kenapa sapu ke atas, tak sapu bawah? Itu kalau hukum pekah tu ikut akal, kita mesti sapu yang bawah kan? Tak. Jadi hukum pekah ni, hukum syarak ni ketentuan Allah, bukan suka-suka hati kita nak tentukan. Kenapa sembahyang maghrib ni 3? Sembahyang maghrib 2 lah Ustaz. Kan orang sibuk. Subuh patutnya 4. Kan orang baru bangun 3. Ya, yang 2 pun tak buat, 4 tak buat dah. Tuan-tuan, kalau hukum ni ikut kepala otak orang, itulah hukum ini ketentuan Allah. Rahsianya, hikmahnya semua milik Allah. Manusia ni buat dah, jangan banyak tanya.
Kenapa begitu, kenapa begini. Jangan tanya, buat aja. Baik, jadi ayat ini apa dia? Itu dia tadi kata Imam At-Tabari. Orang-orang musyrik ni suruh dia kembali kepada musyrik, kepada agama asal, nanti dia tanggung. Allah menurunkan ayat ini menunjukkan bahawa seseorang tidak boleh menanggung dosa orang lain, dan bagi seorang itu apa yang telah dikerjakan. Bukan bererti menghilangkan pekerjaan seseorang untuk orang lain, seperti berdoa dan sebagainya. Memanglah dia akan dapat apa yang dia usahakan. Bukan dunia dia akan dapat yang diusahakan. Tapi kalau lepas mati ada orang doa kan, tetap sampai. Dalam tafsir At-Tabari juga dijelaskan, sahabat Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas katanya bahawa ayat ini telah dimansuhkan dan digantikan hukumnya. Ani Ibni Abbas qauluhu ta'ala wa anna laysa lil insani illa ma sa'a fa anzalallahu ba'da hadha walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum fa'addakhallahu al-abna'a bi salahil jannatil aba. Apa maksud dia? Kata Imam At-Tabari, ayat yang tadi wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, bahawa seorang itu tidak dapat melainkan apa yang diusahakan, telah dimansuhkan. Telah kemudian Allah menurunkan ayat dalam surah At-Tur, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikut mereka dalam iman, kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka, maka Allah memasukkan anak kecil itu ke dalam syurga kerana kebaikan orang tuanya. Masya Allah. Ayat itu telah dimansuhkan. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjawab tentang ayat dalam surah An-Najm ini, katanya jawapan yang baik bagi aku tentang ayat surah An-Najm, bahawa manusia dengan usahanya sendiri dan kerana bagus pergaulannya dengan orang lain akan mempunyai ramai kawan, melahirkan keturunan, mengahwini perempuan, berbuat kebaikan dan menyayangi orang lain. Sebab itulah maka mereka juga mengasihinya dan menghadiahkannya pahala ibadah kepadanya ketika dia meninggal dunia. Maka itu semua adalah kesan daripada usaha baiknya ketika masih hidup. Kata Imam Ibnul Qayyim, apa dia? Kalau orang tu baik, memanglah seorang tu tak dapat melainkan apa yang diusahakan. Tapi waktu di dunia ni, waktu di hidup ni dia baik, tuan-tuan. Kan dia tolong orang, mempunyai ramai kawan, kawannya orang baik-baik, sahabatnya orang baik, ada pula anak-anak muridnya, dia selalu bantu orang. Bila dia meninggal dunia, kawan-kawan dia tadi, anak cucunya tadi ni yang ramai-ramai tadi mendoakan kepada dia. Maka itulah dia usaha yang baik. Tuan-tuan, kita nak pergi tahlil orang pun malas. Besok kalau orang mati, tak ada siapa buat tahlil kita. Kadang bila tengok orang tahlil, diam. Orang Pak Imam seorang, la ilaha illallah, la ilaha, berbuih mulut imam. Yang lain tu diam, tengok. Kan, apa dia belik tak tahu. Kan. Kejap-kejap tengok ke dapur, kejap-kejap tengok ke dapur. Lapar lah tu. Imam pula lama pula tahlil. Kan. Orang tak tahu. Itulah dia zikir yang paling besar sekali, la ilaha illallah. Yang cukup bermanfaat. Tapi orang malas, kan? Majlis tahlil ni tak glamour. Betul. Cuba pergi program yang ni kan, yang ada iklan kat TV. Bangga dia. Masuk pula dalam Facebook, masuk dalam WhatsApp. Petang tadi aku pergi program ni. Program tak betul tak tidak. Kadang lebih banyak maksiat daripada pahala. Tapi kalau program tahlil, apa dah? Zikir, majlis ilmu, kuliah, tak payah cakap lah tuan-tuan. Ni banyak ni kira okey dah ni.
Ni kira hujan ni tuan-tuan. Kalau hujan lagi lebat tak tahu. Ni kira okey lah ni tuan-tuan. Tuan-tuan, dan kalau majlis yang tak nampak itu, sedangkan itulah majlis yang apa dia, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat. Satu hari Nabi keluar, tengok sahabat duduk berlonggok dekat masjid. Nak kata Nabi, kamu buat apa? Kami berzikir, memuji Allah, bersyukur atas nikmatnya, maka kami dapat iman. Nabi kata, yalah, aku percaya. Tak perlulah korang ni bersumpah. Baru sebentar tadi malaikat memberitahu kepada aku bahawa Allah Ta'ala mengingati kamu dalam majlis yang lagi besar, lagi mulia di hadapan para malaikat. Masya Allah. Orang yang duduk dalam majlis zikir, Allah Ta'ala ingat dia dalam majlis yang lagi besar. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kalau kita lalu ada majlis zikir, ada majlis tahlil. Kita ni tak adalah majlis zikir ni, kalau tak tahlil, selawat lah kan. Minggu depan nak selawat. Maulid Nabi kena datang. Maulid Nabi kena datang. Ada kambing? Contohlah, bukan sini tuan-tuan, surah lain, janganlah marah pula. Tapi kalau tuan-tuan buat kambingnya, tak panggil saya tuan-tuan, tak cil lah. Saja melawak tuan-tuan. Nampak? Orang kita kalau majlis zikir, dia tahlil. Apa lagi majlis zikir? Tu wirid lepas solat, tu zikir lah tu. Allah Subhanahu wa taala mengingati orang tu lebih dalam majlis yang lebih mulia di hadapan para malaikat. Masya Allah. Mbak tuan-tuan, tapi orang kita lepas sembahyang kalang kabut. Yalah, yang kalang kabut tu ada hal lah tuan-tuan. Baik, lazimkan dengan amal-amal yang macam ni, majlis-majlis macam ni tuan-tuan, untuk melembutkan hati. Dan majlis-majlis ni melembutkan hati, mendatangkan faedah, menurunkan sakinah. Baik, perbahasan hadis. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lah. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah tiga perkara, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakan dia. Hadis ini bermaksud apa? Apabila seorang meninggal dunia, segala amalnya terputus kecuali tiga yang disebutkan tadi. Dan semua tadi adalah hasil usaha mayat itu sendiri. Adapun amalan yang masih hidup sentiasa berkekalan. Amalan dia memang dah terputus, tapi yang hidup tak terputus. Amalan dia terputus kecuali tiga. Doa yang hidup tetap sampai. Oleh itu tidak ada larangan orang yang masih hidup dan beramal lalu menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Imam As-Suyuti, baik, tadi sekejap tuan-tuan, ada tambahan. Tadi kita tengok apa dia kata Imam Ibnul Qayyim, kalau orang mati kan, dia banyak kawan dia doakan dia, anak cucu dia doakan dia, bermanfaat. Dalam kitab Ar-Ruh, ni ada nota kaki. Tuan-tuan tahu nota kaki tu yang kat bawah tu, yang kecil tulisan. Dalam kitab Ar-Ruh, kitab Imam Ibnul Qayyim ni menulis kitab namanya Ar-Ruh. Tebal juga kitab tu tuan-tuan, tentang alam roh. Baik, kata Imam Ibnul Qayyim secara tegas, dia menyatakan bahawa sebaik-baik amal yang dihadiahkan kepada mayat adalah memerdekakan hamba. Lepas tu sedekah, lagi istighfar, lagi doa dan haji. Baik, adapun
pahala membaca Al-Quran, dan dia hadiahkan pahala bacaannya kepada si mati yang dilakukan secara sukarela dengan tidak ada upah, akan sampai pahala kepada si mayat tersebut seperti mana sampainya pahala puasa dan haji. Imam Ibnul Qayyim dia kata apa? Kalau orang ni mati, apa nak sedekahkan dia? Kalau boleh merdekakan hamba, merdekakanlah. Hamba dah tak ada, sedekahlah atas nama dia. Anak-anak lah sedekah. Kemudian apa dia? Istighfar, mohon ampun, doakan dia. Tu yang kita buat tu. Imam Ibnul Qayyim sebut dalam kitab Ar-Ruh. Nampak tuan? Jadi ni yang kita buat selalu ni kan. Tahlil tu apa? Menghadiahkan pahala, zikir, kemudian minta ampun kepada si mati. Dah tu. Itulah tu. Kebaikan yang kita buat. Okey, baik. Balik atas balik. Kata Imam As-Suyuti, sejumlah amal pahala yang sampai kepada orang walaupun telah mati, ada syairnya. Idza mata ibnu Adam laysa yajri alayhi min hisalin ghairu ashr ulumum bathaha wa du'anun najl wa gharsun nakhlin wa sadaqatu tajri wa wirathatun mashafin wa ribatu tha'rin wa hufrul bi'ri aw ijra'un nahri wa baitun lil gharib banahu ya'wi ilaihi aw bina'u mahallu dhikri wa ta'limun li Qur'anil karimin fahusha min ahadithin bi khasr. Syair dia kata apa? Apabila mati anak Adam, maka tiadalah yang boleh sampai kepadanya melainkan 10 perkara. Kata Imam As-Suyuti, salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i. Ilmu yang disebarkan, doa daripada anak keturunan, pokok yang ditanam, dan sedekah yang berjalan pahalanya, Al-Quran yang diwakafkan, rubat yang dibina. Rubat ni tempat rehat, rumah, rumah singgah. Perigi yang digali, sungai yang dibuat, rumah untuk orang musafir yang dibina untuknya, atau tempat berzikir, mengajar Al-Quran yang mulia, maka carilah dalil-dalilnya dari hadis dengan bersungguh-sungguh. Apa dia sebut tadi? 10 perkara. Ilmu yang disebarkan. Ilmu yang disebarkan itu, tuan-tuan, bukan semestinya kena jadi guru. Kalau kita ajar anak cucu kita, iyalah tu. Apa yang boleh kita ajarkan daripada anak kita dan cucu-cucu kita? Apa ilmu yang ada? Ilmu yang betul lah, tuan-tuan, yang ilmu yang sesat pula lah. Kan? Kita ajar anak kita baca Al-Quran yang mudah-mudah kan. Paling tidak kan, alif beta. Alif beta ke abata? Tu orang dulu alif beta. Alif beta, alif bata, Pak Haji mata buta, habis. Allahu Akbar. Mengaji Quran Maghrib Isya ni kadang-kadang, kalau saya lah dulu, tuan-tuan, bukan mengaji sangat pun, main lebih. Kan tok guru tu tuan, dia punya rotan panjang. Dari jauh pun kena. Baik, betul? Apa dia? Doa daripada anak keturunan. Doa daripada anak keturunan. Pesan selalu anak cucu kita, kalau aku mati, kau jangan lupa doakan aku. Kan? Selalu saya sebut, tuan-tuan, semua harta dia ambil, rumah sewa dapat, kebun dapat, saham dapat, apa lagi, dusun dapat, sawah, ladang, segala macam kau kaut. Fatihah sepatah pun tak pernah sampai. Doa pun tak. Ya Allah. Kalau dia makan daripada hasil warisan, patut dia kena ingat, ini tinggalan bapa aku. Jadi apa? Doa kalau dia. Baik, pokok yang ditanam. Tanam pokok.
tuan, nak tanam pokok dapat pahala ni bukan ni kalau kita fikir secara biasa tuan-tuan. Kita semai, tanam, bukan tu sebenarnya. Kadang-kadang tu nampak payah sikit. Tuan-tuan macam mana yang paling senang? Kita jalan, ya, biji-biji yang telah kita makan, rambutan, durian, kita jalan dekat kawasan, ya, yang orang tak lalu, bukannya orang tak lalu, kan, dalam kawasan semak ke apa, campak, InsyaAllah nanti dia tumbuh. Dia tumbuh dan berbuah. Itulah pahala kita. Susah tak? Tak payah nak semai. Betul? Kalau kat kawasan pantai dalam ni tuan-tuan nak tanam kat mana? Kan? Nak dapat pahala pokok ni, tuan-tuan jalan round kan, segala macam kampung curuk dalam balik kampung, campak biji, kan? Nanti dia tumbuh, mudah-mudahan dia tumbuh, ya, insyaAllah dia tumbuh. Pokok-pokok jenis yang senang lah tuan-tuan, ya, yang buahnya boleh dimanfaatkan. Betul tuan-tuan, ya. Kan, ini tanam pokok ketum macam mana? Ketum kan ada biji tuan-tuan, nak kena semai, kan? Kita campak biji rambutan, biji apa, nanti dia tumbuh, buah dia berbuah, binatang makan, itulah pahala kita. Kalau orang makan, itulah pahala kita. Campak, dekat kebun, dekat mana, dekat tepi hutan yang kita jalan tuan-tuan, ya, mudah-mudahan dia tumbuh dan berbuah. Baik, sedekah yang berjalan, sedekah pahalanya, sedekah jariah, wakaf kita, kan? Tapi kalau wakaf ni, memanglah orang kalau fikir wakaf ni benda besar tuan-tuan. Tapi kalau wakaf tu boleh RM10, RM20, nah, ya, dapatlah 1 biji, 2-3 biji batu-bata, wakaf lah tu. Nah, selama mana ada, selama itulah pahalanya berjalan, kan? Kadang ada orang wakaf simin, satu kampit berapa? Berapa ringgit sekarang? Tak ingat lah. Dulu saya ingat RM7-8 dah, RM10. Sekarang tak tahu berapa puluh ringgit lah sekampit simin. Wakaf lah tu. Jangan kita ingat wakaf tu besar-besar, nak buat surau besar tuan-tuan, tu wakaf, berapa banyak orang sumbang, kan? Baik. Dan apa dia? Al-Quran yang diwakafkan, Al-Quran yang diwakafkan. Wakaf Al-Quran, sekarang ni banyak tuan-tuan, orang banyak wakafkan Al-Quran, 50-60 ringgit dapat dah, 50-60 ringgit dapat dah apa dia, Al-Quran, ya, boleh diwakafkan. Kenapa? Rubat yang dibina, rubat ni macam wakaf lah, tempat rehat ataupun tempat apa dia, orang berjaga-jaga, pondok pengawal misalnya kalau kat tepi sempadan, ya. Baik, perigi yang digali, perigi, sungai yang dibuat parit, buat saluran air, gali perigi. Kalau kita ni tak perlu sangat lah, setengah-setengah tempat ni perlu gali perigi, kan? Kita ni tak ada dah, kita ada pipe dan sebagainya, tapi kalau di setengah-setengah kawasan di Afrika tu tuan-tuan, masih pakai perigi lagi, kadang tengok rencana tu, ya Allah, jauhnya dia nak dapatkan air tu, Masya Allah. Dan sungai yang dibuat buat terusan, ini modal besar lah, ataupun apa dah tuan-tuan hari ni, buat pipe lah, bagi kemudahan pipe, okey. Rumah untuk orang musafir, ya, buat rumah untuk orang musafir. Orang musafir ni tempat singgah dia, tempat rehat, ataupun apa dia,
tempat untuk berzikir. Tempat untuk orang berzikir. Ya, masjid, surau. Kita ni surau lah, senang kan, buat surau, wakaf dia surau. Dia mewakafkan tanahnya buat surau. Ataupun buat apa tuan-tuan? Ya, wakafkan duit, bagi duit buat surau. Ya, tanah tu. Ya, nak buat surau ni kena beli tanah kan, kongsi-kongsi beli tanah, wakafkan. Tu walaupun dapat 2-3 kaki persegi, kadang-kadang dia jual ikut kaki kan, wakaf tu. Sekaki persegi berapa? Sekaki RM60, RM70. Kita belilah 2 kaki. Itu wakaf kita tu. Nanti orang lain beli lagi, kan dia jadi besar. Bawa dia buat masjid, buat surau. Masya Allah. Ya. Baik, apa lagi kata Imam As-Suyuti? Mengajarkan Al-Quran. Ya Allah, kalau dia ajarkan Al-Quran, budak tu pandai baca, itulah pahala yang mengalir sebab kita ajar dia. Ataupun apa dia tuan-tuan, dia pandai, dia ajar lagi orang lain. Ya Allah, berterusan pahala kita. Dan maka carilah dalil-dalil daripada hadis yang dengan sungguh-sungguh. Itu kata Imam As-Suyuti. Dalil lain, dalil lain yang disebut, banyak dalil yang menunjukkan orang yang mati mendapat manfaat daripada amal, doa dan istighfar orang yang hidup. Daripada Sayyidina Utsman, katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila adalah menjadi kebiasaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda telah selesai daripada mengkebumikan mayat, maka baginda berdiri di tepi kubur dan bersabda, mintalah keampunan untuk saudara kamu dan pohonlah ketetapan kepadanya kerana dia sedang disoal. Nampak tuan-tuan ya? Nabi berdiri, kita duduk ramai-ramai tuan-tuan, siap buat tiqa lagi. Nabi berdiri, lepas tu Nabi suruh sahabat ni minta ampunkan, minta Allah Ta'ala ampunkan sahabat yang telah dikebumikan tadi, dan minta kepada Allah supaya ditetapkan kedudukannya, sebab fa innahu al-an yus'al, kerana sekarang ni dia sedang disoal. Tapi Nabi sebut tu berdiri, kita duduk kan, tak kisahlah. Tapi Nabi suruh apa? Suruh minta ampun untuk si mati. Kalau benda tu tak bermanfaat, apa Nabi suruh? Itulah ulama kata, itulah dia, kita suruh minta ampun tu yang kita duduk tepi kubur tu kan. Lepas tahlil kita berdoa. Tu yang biasa kita buat. Jadi tu bukan satu kesalahan. Sebab Nabi pun suruh sahabat buat dekat kubur. Tuan-tuan ya. Dan jika istighfar dan doa tidak memberi manfaat kepada si mati, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyuruh sahabat berbuat demikian. Betul? Kalau tak bermanfaat, apa Nabi suruh dia berdoa? Jadi sah, tak ada masalah mendoakan si mayat waktu selepas dikuburkan. Tak menjadi kesalahan. Itu pegangan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pegangan kita tuan-tuan. Jangan lari daripada pegangan. An Ibn Abbas anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna ummati tuwfiyat afayanfa'uha in tasaddaqtu anha? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am, fa inna li mahrafan
fa ushiduka anni tasaddaqtu bihi anha. Daripada Ibnu Abbas katanya, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu aku telah wafat, apakah bermanfaat jika aku bersedekah bagi pihaknya? Maka Nabi menjawab, ya. Maka dia berkata, aku ada sebidang tanah, aku bersaksi kepadamu ya Rasulullah, aku sedekahkannya untuk pihak ibu aku. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, nampak kan? Orang tu, budak, orang ni kata, mak aku dah mati, jadi aku nak sedekah tanah ni atas nama ibu aku. Boleh tak? Boleh. Sampailah pahalanya. Ya pun kita sedekah hari-hari 2-3 ringgit, tuan-tuan. RM1 untuk aku, RM1 untuk ibu bapa aku. Sah. Setiap hari. Pagi-pagi datang surau bawa RM2. Kan? RM2, tuan-tuan. Dah 20 tahun, RM2. Rumah bertambah, pencen bertambah, pendapatan bertambah. RM2 tu lah. Tiap-tiap hari. Dah 20 tahun, tuan-tuan. Tak bertambah-tambah. Kan? Rumah sewa bertambah, gaji naik, pencen dapat. Ya Allah. RM2. Dah 20 tahun. Bukan sinilah, tuan-tuan. Janganlah marah pula tempat lain. Itu nasib baik RM2. Ada yang RM1, Ustaz, seminggu sekali. La ilaha illallah. Seminggu sekali RM1 dah tu. Ya Rabbi. Rumah sewa 8. Kan? Sawah lagi, kebun lagi. Kan? RM1 sehari. Patut surau bocor. Ada satu surau, tuan-tuan. Tak payah sebutlah surau mana. Dekat-dekat sini juga. Hujan, tuan-tuan. Saya datang, ya Allah, banyaknya tabung. Tabung. Bukan tabung derma, tabung bocor. Bersepah-sepah. Saya pun ceramah, patutlah bocor. Sedekah seminggu RM1. Semua diam. Bulan depan saya datang, dah tak ada tabung lah. Tak ada dah, Ustaz, dah elok dah. Tahu pun. Faham, tak faham sudah. Kalau dah sedekah RM1, ya Allah, ramai-ramai sedekah RM1 seminggu sekali pula tu. Nah, Allahu Rabbi. Baik, tuan-tuan, barangkali yang terakhir, sabda Nabi SAW, tiadalah orang yang mati dalam kubur itu melainkan seperti orang yang tenggelam minta pertolongan, menanti doa yang ada perhubungan dengannya daripada bapanya, saudaranya, kawan-kawannya. Apabila dia mendapati orang yang mendoakannya adalah dia lebih kasih baginya daripada dunia dan segala isinya. Ya Allah. Orang, tuan-tuan, orang yang mati ni, kata Nabi, amat mengharapkan doa orang yang masih hidup. Macam orang tenggelam minta pertolongan. Dia amat berterima kasih dia, sayang dia lebih dunia dan segala isinya. Kalau orang tu doakan, dia mengharapkan doa daripada siapa? Bapanya, sanak saudaranya, kawan-kawannya. Masya Allah. Betul. Ya, orang yang sedang kesusahan, mati itu dia susah, tuan-tuan. Orang mati ni nak minta pertolongan. Jadi apa pertolongan? Kita doakan dia lah. Jadi sebab tu hidup ni, tuan-tuan, hidup ni kita kena banyak tolong orang. Mudah-mudahan orang tolong kita nanti selepas kita mati. Banyak doakan orang. Mudah-mudahan orang doakan kita. Banyak kita bantu manusia. Apalagi kita nak tolong sahabat kita, tak tahu dah meninggal, apa yang kita boleh? Kita datanglah majlis tahlil, doakan. Allah. Kan? Ni orang kita kalau majlis tahlil tak glamour. Apa majlis tahlil, Ustaz? Cuba panggil karaoke. Tuan-tuan, tuan-tuan, tu dia. Cukuplah, tuan-tuan, nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang, insya Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.